Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu. InsyaAllah. Dalam video kali ini, saya nak ceritakan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Khairul. Khairul baru saja diterima bekerja sebagai salah seorang kru kapal. Dan tugas Khairul di atas kapal tu adalah sebagai seorang pencuci kapal. Pada satu hari, tarikh 9 Mei 2010, Khairul dan juga seluruh kru kapal diarahkan untuk ikut satu kapal ni, bergerak daripada pelabuhan di Port Dickson tu menuju ke pelabuhan yang seterusnya, iaitu pelabuhan Telaga Harbour di Langkawi. Dan itu adalah pelayaran pertama untuk Khairul. Maknanya sebelum ni Khairul belum pernah lagi ikut kapal pergi berlayar. Tepat jam 7 pagi, Khairul dan juga seluruh kru kapal mula menaiki kapal dan meninggalkan pelabuhan Port Dickson. Khairul pada masa tu dah ada anak, dah ada isteri. Jadi dia rasa sedih jugalah. Kelajuan kapal pada masa tu cuma 20 knot. Maknanya tak berapa laju lah. Kelajuan sederhana. Jadi semua kru kapal pada masa tu cuma bersantai saja, bersembang-sembang dan berborak-borak. Pada pukul 7.15 pagi, kapal yang dinaiki Khairul dan juga kru-kru kapal yang lain ni telah keluar daripada zon pelabuhan Port Dickson. Lebih kurang sejam lepas tu, pukul 8.20, salah satu enjin pada kapal tu berhenti berfungsi. Kapal tu ada dua enjin, enjin pertama dan juga enjin kedua. Enjin kedua ni yang rosak, berpunca daripada masalah teknikal. Jadi pada masa tu, kapal tu bergerak dengan menggunakan hanya satu enjin saja. Masa tu diorang tak boleh hentikan kapal lagi, sebab belum sampai ke zon selamat. Pada pukul 1.25 tengah hari, barulah kapal tu berhenti sebab dah sampai di zon selamat. Jadi pekerja-pekerja yang mekanik enjin kapal ni mulalah buat pemeriksaan enjin dan kenal pasti kerosakan. Pada jam 1.40 tengah hari, selepas dah temui punca kerosakan, jenis-jenis kerosakan tu, pihak kapal mula menghantar laporan kepada unit teknikal. Dipendekkan cerita, selepas kerosakan enjin tu dah dibaiki, diorang pun teruskan pelayaran. Pada jam 3 petang, kapal yang dinaiki Khairul dan juga kru-kru kapal ni dah memasuki kawasan perairan jajahan Selangor. Pelayaran diteruskan lagi. Lebih kurang 3 jam lepas tu, pukul 5.58, dekat-dekat pukul 6, diorang semua sampai di perairan negeri Perak. Masa tu Khairul dan juga anak kapal yang lain dah letih, tapi diorang masih belum dibenarkan untuk berehat. Sampailah pukul 7.30 malam. Akhirnya kapten pun bagi kebenaran untuk melabuhkan sahur, untuk bagi anak-anak kapal ni semua berehat. Masa tu kapal yang dinaiki Khairul dan juga anak-anak kapal ni berhenti di perairan Selat Melaka, berdekatan dengan Pulau Pangkur. Dekat situlah perkara ni berlaku. Masa berehat tu, kru-kru kapal yang beragama Islam pergi semayang, pergi solat. Dah selesai solat, diorang semua pergi dekat dapur pula. Di bahagian dapur pergi makan. Sedang diorang semua makan tu, termasuklah dengan kapten, tiba-tiba alam amaran kapal berbunyi, menandakan ada bahaya. Jadi kapten dan juga beberapa kru kapal ni meninggalkan makanan diorang, dan terus pergi ke bilik kawalan. Khairul pun ikut sekali pada masa tu. Dan bila dah sampai ke bilik kawalan tu, adalah satu radar ni, radar yang macam bulat tu kan. Lepas tu, kalau tengok dekat radar tu, dia boleh kesan apa objek ataupun benda hidup yang menghampiri kapal. Benda tu boleh kesan bahaya lah. Masa tu Khairul bertanya kepada kapten tu, "Kapten, apa benda yang sebabkan alam ni berbunyi?" Kapten pun arahkan Khairul untuk pergi periksa paras air pada masa tu. Khairul pun pergilah cek paras air. Paras air adalah 30 meter. Maknanya paras air tu selamat lah. Bila Khairul dah pergi semula ke bilik kawalan, dia bagi tahulah dekat kapten tu paras air selamat. Dan pada masa tu kapten dah tahu, kapten tu pun bagi tahulah dekat Khairul, dia bukan sebab paras air sebenarnya. Kita baru dapat tahu yang tadi ada satu balak, kayu balak yang sangat besar, bergerak melintasi hampir dengan kapal kita. Dan kita sangat bernasib baik sebab kita berhenti dekat sini. Kalau masa kayu balak tu melintas, kita tak berhenti lagi, berkemungkinan kita akan berada dalam keadaan bahaya. Kapten kapal tu berasal daripada tanah Jawa. Jadi kalau dia bercakap dengan kru-kru yang Melayu ni, akan keluarlah dia punya slang Indonesia tu. Bila dah selesai semua,
Kapten dan juga semua kru-kru kapal ni bergerak semula ke ruang makan di bahagian dapur. Diorang pun sambunglah makan. Pada pukul 10 malam, semua anak kapal dan juga kapten dah selesai makan. Dan pada masa tu, kapten bagi satu pengumuman lah. Katanya, pelayaran akan diteruskan pada jam 2 pagi. Bila semua dah dengar kapten cakap macam tu, semua anak kapal ni pun mula meninggalkan ruang makan tu. Dan pergi ke bilik masing-masing untuk dapatkan rehat. Termasuklah dengan Khairul pada masa tu. Baru aja Khairul ni nak baring dalam bilik dia, tiba-tiba alam amaran kapal berbunyi sekali lagi. Dan sekali lagi semua kru-kru keluar daripada bilik masing-masing. Diorang semua pun pergilah ke bilik kawalan. Pada masa tu kapten dah berada di bilik kawalan. Kapten pada masa tu dia tutup aja. Dia tutup alam tu, tak nak bagi berbunyi. Kalau nak diikutkan, apa yang kapten buat ni salah. Tapi tak kisahlah pada masa tu, asalkan tak bising. Masa tu kapten arahkan Khairul dan juga beberapa orang anak kapal yang lain untuk ambil spotlight. Ambil spotlight dan ikut dia pergi ke bahagian depan kapal. Bila diorang semua dah sampai ke bahagian depan kapal tu, diorang pun mulalah suluh ke dalam air. Lama jugalah diorang mencari. Dan akhirnya nampak satu kelibat dalam air ni. Saiz kelibat tu sangat besar. Masa tu semua orang tak pasti apa yang diorang nampak. Bila kelibat tu disuluh dengan banyak spotlight, akhirnya kelibat tu hilang macam tu saja. Khairul masih ingat lagi bentuk benda tu. Khairul kata benda tu bukanlah sejenis ikan. Tapi benda tu lebih kepada obor-obor. Bentuk dia macam obor-obor gergasi. Masa tu Khairul dengar macam-macam bunyi daripada anak-anak kapal ni. Ada yang cakap nak pergi tangkap, ada yang nak bunuh lah benda tu. Sedangkan pada masa tu diorang tak tahu pun apa benda kelibat tu. Lepas kelibat tu dah tak kelihatan lagi, diorang semua pun bersurai. Masuklah ke bilik masing-masing. Pada pukul 1:30 pagi, Khairul dan juga anak-anak kapal yang lain ni mula bersedia. Memakai uniform masing-masing. Dan bersedia untuk sambung pelayaran pada pukul 2 pagi nanti. Tepat jam 2 pagi, semua anak-anak kapal dah berada di stesen masing-masing. Tak lama lepas tu, kapten kapal lalu dekat Khairul. Dan kapten pesan dekat Khairul supaya bilang semua anak kapal, semua dah naik ke ataupun masih ada yang tertinggal dekat bawah. Manalah tahu kalau terlajak tidur ke apa kan. Jadi Khairul pun ikutlah arahan kapten ni. Patutnya dekat atas deck tu ada 7 orang. Tak pastilah sama ada 7 orang tu adalah keseluruhan anak kapal ataupun tim Khairul saja. Tapi bila Khairul bilang ada 6 orang je dekat atas deck, maknanya tak cukup seorang. Dan Khairul tahu siapa yang tak ada. Anak kapal yang masih belum naik ke atas deck tu bernama Hisham. Jadi Khairul terus pergi ke bilik Hisham. Bila Khairul dah sampai dekat bilik Hisham, dah masuk bilik Hisham, Khairul tengok Hisham masih lagi berbaring atas katil dia, dalam keadaan mengiring menghadap dinding. Khairul pun tegurlah si Hisham ni. Syam, weh bangunlah. Kita dah nak gerak ni. Semua orang dah ready dekat atas tu. Kau seorang je tak naik lagi. Tiba-tiba masa tu Hisham berpaling. Berpaling dan tepat memandang ke arah mata Khairul. Khairul terkejut pada masa tu. Sebab Hisham ni, mata dia merah. Bukan merah macam baru lepas menangis tu. Ni merah betul. Bila Khairul nampak Hisham dah jadi macam tu, Khairul cepat-cepat naik ke atas. Dan bagi tahu kapten dia. Masa tu kapten bawa 3 orang lagi kru turun ke bawah ke bilik Hisham. Bila diorang semua turun, kapten, 3 orang kru dan juga Khairul ni dah turun ke bilik Hisham. Tengok-tengok Hisham dah tak ada. Masa tu diorang semua memang dah tak fikir lain lah. Si Hisham ni memang dah kena rasuk. Jadi diorang semua pun carilah Hisham ni. Kapal tu ada 4 tingkat. Dan pada masa mencari tu, Khairul pergi ke bahagian enjin. Semasa berada di bahagian enjin tu, Khairul tengok di ruang depan. Ruang depan bahagian enjin. Daripada jauh Khairul dah nampak si Hisham ni seolah-olah macam nak terjun daripada kapal tu. Nak terjun dalam laut. Jadi Khairul pun menjerit lah bagi tahu semua orang. Pada masa tu semua orang pergi dekat situ, dekat bahagian enjin bahagian depan. Masa tu semua orang cuba pegang si Hisham ni. Tapi Hisham ni bukan main kuat lagi. Padahal Hisham ni badan dia kecil je. Tapi tenaga dia masa tu punyalah kuat. Dan pada masa tu dia menjerit. Lepaskan aku, dia menjerit. Tapi bukan suara dia, suara benda lain. Tak lama lepas tu kapten pun sampai. Kapten sampai terus bercakap dengan benda tu. Kapten tu berbicara dengan benda tu dalam bahasa Jawa. Engkau ni datang daripada mana? Kenapa kau ganggu budak ni? Baik engkau keluar sebelum aku paksa engkau keluar. Tapi tak jadi apa-apa. Hisham masih lagi meronta-ronta nak terjun ke laut. Lepas tu, kapten tu membaca satu mentera. Tak tahulah mentera apa yang kapten tu baca. Masa tu dah pukul 1.58 pagi. Tiba-tiba Hisham ni sedar. Sedar seolah-olah orang baru bangun tidur. Kapten arahkan beberapa kru kapal
untuk bawa si Hisham ni balik ke bilik dia. Dan Kapten arahkan seorang untuk tunggu dalam bilik tu bersama-sama dengan Hisham. Bila semuanya dah selesai, semua orang bersurai. Pergi ke stesen masing-masing lah buat kerja. Tapi masa tu Khairul masih lagi berada di ruangan enjin. Sebab memang dia bekerja dekat situ. Pada jam 3.20 pagi, Khairul keluar daripada ruang enjin tu. Tak tahulah dia nak pergi mana, nak pergi tandas ke apa. Masa dia keluar daripada ruangan enjin tu, tiba-tiba, entah daripada mana, dia nampak ada seorang perempuan. Perempuan tu terbang melayang dekat atas udara, kemudian hilang macam tu saja. Khairul nasib baik tak pitam pada masa tu, sebab dia sangat-sangat terkejut. Lepas tu terlintas dalam hati Khairul, mungkin benda ni lah yang merasuk si Hisham tadi. Bila Khairul ternampak aja kelibat perempuan melayang tu, Khairul terus berlari ke bahagian atas kapal. Bila Khairul dah berada di ruangan atas kapal, kebetulan Kapten ada dekat situ. Jadi Kapten tegur lah, "Kamu ni dah kenapa? Nampak hantu ke?" Tapi Khairul tak bagi tahu lagi Kapten pada masa tu. Dia cuma cakap, "Tak ada apalah Kapten, tapi saya rasa tempat ni memang keras lah." Selepas penampakan perempuan melayang tu, dah tak ada lagi sebarang gangguan. Dipendekkan cerita, pada jam 11.18 pagi, kapal yang dinaiki Khairul dan juga kru-kru kapal yang lain selamatlah tiba di perairan Pulau Pinang. Dan akhirnya pada jam 3.50 petang, diorang semua pun selamatlah berlabuh di Telaga Harbour Langkawi. Bila kapal dah selamat berlabuh, Khairul ni dia pergi dekat Hisham. Dia pergi dekat bilik Hisham. Dia tengok Hisham dah okey. Jadi dia pun try lah tanya Hisham apa sebenarnya yang dah berlaku. Hisham pun bagi tahulah Khairul apa yang dia alami. Sebenarnya semalam masa anak-anak kapal dan juga Kapten sibuk bawa spotlight pergi suluh dalam air tu, nak cari kelibat yang nampak dalam air tu. Masa tu Hisham dia pergi tengok dekat sebelah lain. Sebelah yang tak ada orang. Dia nak cari juga benda tu, benda yang dalam air tu. Tapi dia seorang-seorang pada masa tu. Pada masa itulah Hisham ternampak ada seorang perempuan terbang melayang tinggi ke udara, lepas tu hilang. Lepas dia nampak perempuan melayang tu, dia terus berlari ke bilik dia. Dan bila dia sampai ke bilik dia, dia tengok perempuan tu dah ada dalam bilik dia, seolah-olah menunggu kedatangan Hisham. Lepas tu Hisham dah tak ingat apa-apa. Bila Khairul dengar Hisham cerita macam tu, memang sah lah. Benda yang dia nampak semalam tu adalah benda yang sama yang merasuk Hisham. Tapi Khairul tak ceritakan dekat siapa-siapa pun pasal perkara tu. Daripada apa yang berlaku tu, Khairul dapat satu pengajaran. Kalau berada di laut ni, ikut kapal ke tak kisahlah, kita kena kuat semangat. Kuat semangat dan jangan biarkan hati kita kosong. Hati kita kena sentiasa berzikir dan ingat Tuhan. Dan selain daripada tu, ada juga persoalan-persoalan lain yang timbul. Ada dua persoalan. Yang pertama, yang diorang nampak obor-obor besar tu, betul obor-obor ataupun benda lain. Dan persoalan kedua, jelmaan perempuan melayang tu. Apa benda sebenarnya benda tu? Kisah kedua ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton yang bernama Hana. Katanya Hana, masa zaman dia kanak-kanak dulu, mata dia senang sangat ternampak makhluk-makhluk halus yang sepatutnya tak kelihatan di mata manusia. Tapi bila masa berjalan, dia pun dah beransur-ansur dewasa, dia dah tak boleh nampak lagi benda-benda ni. Tapi perkara tu tak habis dekat situ. Pada tahun 2021, ada satu kejadian yang sangat menyedihkan berlaku kepada Hana dan juga seluruh keluarga dia. Ayah Hana meninggal dunia pada tahun tu, tahun 2021, disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Selepas kematian ayah Hana, mata Hana seolah-olah dapat melihat kembali. Senang untuk melihat makhluk-makhluk halus. Seolah-olah hijab mata Hana ni daripada tertutup dah terbuka semula. Kisah kedua ni berlaku sekitar tahun 80-an. Pada masa tu Hana masih lagi muda, berusia baru 7 tahun. Perkara ni berlaku pada hari raya pertama di kampung Sungai Tiang di negeri Perak. Masa ni Hana sekeluarga balik beraya di rumah nenek dia yang sebelah mak. Pada malam harinya, hari raya pertama tu, malam hari raya kedua lah maknanya, ada satu rombongan. Rombongan keluarga besar Hana ni berjalan kaki selepas waktu isyak pergi beraya ke rumah saudara mara yang lain. Masa tu memang ramai lah. Ada keluarga Pak Long, Pak Long sekeluarga, Pak Uda sekeluarga, lepas tu Mak Su sekeluarga. Dan yang akhir sekali ikut adalah Hana dan juga ayah dia. Memang seronok lah pada malam tu, berjalan kaki ramai-ramai waktu malam selepas isyak, dengan suasana kampung yang meriah, budak-budak main mercun, lepas tu ada pelita banyak depan rumah. Berjalan kaki ramai-ramai ke rumah saudara mara.
Jarak antara satu rumah ke satu rumah agak jauh lah, lebih kurang 500 ke 600 meter. Masa tu memang tak ada rasa takut. Sebab berjalan ramai-ramai. Lagipun orang tua ramai pada masa tu. Pak Long dia ada, Pak Uda dia, Mak Su dia ada, ayah dia ada. Jadi Hana tak takut lah. Tapi bila dah pergi ramai-ramai macam tu, faham-faham lah. Bila singgah dekat satu rumah ni bersembang. Lama. Lepas tu pergi kat rumah satu lagi ni bersembang. Akhirnya diorang semua pun sampailah ke rumah yang terakhir. Dekat pukul 1 pagi, barulah diorang ni selesai beraya. Si Hana ni pun ikut je lah. Dalam perjalanan balik tu memang dah sunyi. Dah tak ada budak-budak main dekat luar. Dekat jalan kampung pun memang dah tak ada orang lalu lalang. Jadi keadaan memang seram lah bagi Hana pada masa tu. Untuk balik semula ke rumah nenek Hana, diorang semua perlu melalui satu selekoh. Dekat tengah-tengah selekoh tu, ada satu pokok yang besar. Hana tak pasti pokok tu pokok apa. Daripada jauh, Hana terperasan sesuatu dekat pokok tu. Di sebelah pokok tu, ada satu objek sedang terapung di udara. Objek tu berwarna putih dan seakan-akan mempunyai cahaya. Bila rombongan keluarga Hana dah betul-betul hampir dengan benda tu, dengan pokok tu dan juga benda tu, barulah Hana dapat melihat dengan jelas. Benda tu memakai pakaian berwarna putih dan mempunyai rambut yang sangat panjang sampai ke tanah. Rambut benda tu berwarna putih dan Hana tak nampak muka benda tu. Sebab rambut putih dia tutup muka dia. Sebab apa Hana cakap benda tu terapung? Sebab kadang-kadang dia bergerak ke arah kanan sikit, lepas tu ke kiri sikit, lepas tu ke atas sikit dan ke bawah sikit. Sebab itulah Hana tahu benda tu terapung. Dan Hana terperasan benda tu seolah-olah nak menghampiri rombongan keluarga Hana. Tapi lepas dia hampiri tu, dia akan mengundur balik. Beberapa kali Hana perasan benda tu buat macam tu. Bila Hana tengok rombongan keluarga dia, diorang semua seolah-olah tak nampak benda tu. Ada yang sedang bersembang, ada yang sedang ketawa dan ada juga yang sedang menguap sebab dah mengantuk. Maknanya memang jelas Hana seorang je yang nampak benda tu. Tapi benda tu tak berbunyi. Biasa kita dengar cerita benda-benda macam ni dia ada suara ketawa kan, ketawa ke mengilai. Tapi yang ini lain. Dia tak mengeluarkan sebarang suara. Hana tak dengar benda tu berbunyi. Yang Hana dengar hanyalah suara makcik dan juga pakcik dia bersembang. Hana seolah-olah tak ada perasaan takut pada masa tu. Yang pertama sebab mungkin dia dah biasa tengok benda-benda ni. Mata dia mudah nampak kan. Lagi satu, dia ada ayah dia. Ayah dia ada di sebelah dia berjalan sekali. Dan di depan dia ada ramai rombongan pakcik-makcik dia. Jadi sebab itulah dia tak takut. Bila Hana dan juga ayah dia dah melepasi makhluk tadi tu, Hana dan juga ayah dia berada di paling belakang. Dalam rombongan tu, dia oranglah yang paling belakang. Hana dan juga ayah dia. Bila Hana dan juga ayah dia dah melepasi makhluk tu, keadaan sekeliling menjadi gelap. Hana terperasan di kawasan yang lembaga terapung tadi je bercahaya putih. Bila dah lepas daripada lembaga perempuan yang berwarna putih tu, keadaan kembali menjadi gelap. Hana banyak kali toleh ke belakang. Dan pada masa itulah ayah Hana menegur Hana, "Jangan pandanglah, benda tu dah hilang." Bila Hana dengar ayah dia cakap macam tu, barulah Hana faham. Rupanya ayah dia pun nampak benda tadi. Bila diorang semua dah sampai dekat rumah nenek, semua bersihkan diri dan tidur. Tapi pada malam tu, ayah Hana tak dapat tidur dengan lena. Dia meracau-racau. Bila ayah Hana ni meracau kuat macam tu, Hana dan juga mak dia pun terbangun. Dan tak lama lepas tu, ayah Hana pula terbangun. Bila ayah Hana dah tersedar tu, dia pun duduk. Dia kata belakang badan dia sakit, rasa sakit. Mak Hana pun tengok lah. Bila mak Hana tengok, di bahagian belakang ayah Hana, ada 3 kesan cakaran. Mak Hana pun bagi tahulah ayah Hana, ada kesan cakaran dekat belakang. Ayah Hana pada masa tu memang dah tahulah apa benda. Jadi mak Hana pun tanyalah, "Apa benda ni bang? Kenapa?" Ayah Hana pun bagi tahu, "Langsui." Bila Hana dengar ayah dia cakap macam tu, barulah dia faham. Makhluk yang dia nampak terapung tepi pokok besar tadi adalah makhluk yang dikenali sebagai langsui. Keesokan harinya, mak dan ayah Hana bercerita perkara itu kepada nenek dan juga atuk Hana. Dan bila atuk dan juga nenek Hana dengar, diorang macam tak berapa heran. Sebab diorang memang dah tahu dekat kawasan pokok tu memang ada benda tu. Dan biasanya benda tu menjelma pada waktu tengah malam. Cuma bergantung pada rezeki lah. Ada setengah orang boleh nampak benda tu. Dan kebanyakan orang memang tak nampak benda tu ada dekat situ. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya.
insya-Allah. Assalamualaikum.